Semuanya baik tak? Dah. Suami dia tak betul, sudah dia sabar banyak-banyak doa sudah tak? Quran tadi kita baca ayat 34. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah tak? Wanita-wanita yang saleh tadi yang taat, yang memelihara diri mereka apabila suami tak ada bersama mereka, Allah pelihara mereka. Kalau dia boleh bikin benda-benda macam inilah ya tak? Dalam hadis Nabi sebut sebaik-baik wanita apabila suami tengok seronok. Dan dia tu taat apabila suami suruh. Dan dia piara diri dia. Dan dia jaga harta suaminya. Kata Nabi, inilah wanita yang salih. Hadis Muaz bin Jabal ketika Muaz balik daripada Yaman seketika bertemu dengan Nabi. Bila Muaz cakap kepada ya Rasulullah, ketahuilah orang-orang Nasrani ini mereka menghormati pendeta-pendeta mereka sampai mereka rukuk dan sujud. Nabi diam. Kata Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, saya rasa Tuhan lebih layak untuk kami rukuk dan sujud. Nabi bangun. Kata Nabi, ketahuilah la tatruni kama ataratin nasara ala Isa bin Maryam. Jangan kamu mendewa-dewakan aku seperti mana orang-orang Nasrani mendewa-dewakan putera Maryam, Isa bin Maryam. Wa qulu ana abdullah wa rasul. Cakap aku ni hamba Allah dan pesuruhnya. Nabi selitkan kata, ketahuilah kalau boleh menyembah sesama manusia, aku akan suruh isteri menyembah suami. Oh, pun tak suka ni mak. Apa ni Ustaz? Tu tadi cakap pasal suami kau suka tak? Maknanya anda tak disuruh untuk menasihati. Ini kerja nasihat ni berat. Anda tak dibebankan, ya tak? Saya dah banyak kali cerita orang perempuan ni insya-Allah lah solat subhanallah, puasa no problem. Anda kalau pergi ke masjid-masjid, kuliah-kuliah duha ni penuh tau. Kuliah-kuliah duha ni makcik-makcik orang perempuan tak kerja ni, tak? Mereka ni meraihkan kelas-kelas. Mereka rajin belajar agama. Dan sedekah saya boleh betting. Orang lelaki-lelaki tak boleh menang orang perempuan. Yang takut saya menang. Tak boleh menang. Mereka kuat. Cuma yang perempuan tak berapa kuat mulut. Itu je. Bukan tak berapa kuat sangat mulut. Bukan saya cakap, Nabi yang cakap. Abdullah bin Umar cerita. Ketika Nabi SAW nak pergi ke solat Aid. Kalau anda tengok, kalau Madinah ni kan utara, Mekah selatan, rumah Nabi, sini Ramamah. Jadi Nabi nak jalan. Bila nak sampai musola tu, dia kena lalu tempat perempuan dulu. Pagi raya tengok orang perempuan pakai bukan main baju daripada Dubai online. Gelang Roman dia sampai ke siku. Kau main tu. Penuh gitu kan. Nabi saja-saja nak cari pahala, kata Nabi, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah. Wa aktsirnal istighfar. Dan perbanyakkanlah istighfar. Nabi sebut, betul tak? Kata orang perempuan, dia tak? Sedekahlah dan perbanyakkan istighfar. Kalau kita orang lelaki-lelaki, saya wakili orang lelaki-lelaki. Kalau kita orang lelaki-lelaki, Nabi cakap macam gitu, sami'na wa ata'na. Tak payah bayar. Nabi suruh sedekah, ambil $2 masuk saudara. Orang perempuan ni dia boleh masuk tabung $50. Easy, tak ada masalah. Tak? Tapi dia mesti nak tanya. Dia mesti nak tanya. Orang lelaki-lelaki tak tanya. Mesti nak tanya. Bukan yang datang. Yang kaki punting. Bila Nabi cakap, wahai kaum wanita, bersedekahlah dan banyakkanlah istighfar. Mereka sedekah tak ada masalah, tapi mereka tanya. Ya, mulut lah, mulut. Kenapa pula pagi-pagi raya kita nak kena sedekah, nak kena banyak-banyak istighfar? Tak, Nabi jawab. Kata Nabi, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, kata Nabi. Sesungguhnya aku diperlihatkan di neraka itu lebih banyak orang-orang perempuan. Jangan marah. Nabi yang cakap, bukan saya cakap. Nabi yang cakap, nak marah-marah Nabi kalau berani. Tadi kalau orang lelaki-lelaki nasib baik aku tak tanya. Kalau tanya teruk. Orang perempuan lain bila Nabi cakap, dia bunyi lagi. Dia cakap, dia tahu, wa malana ya Rasulullah aktsara ahli nar. Kenapa pula kita pula yang banyakkan neraka? Dia tanya lagi. Tadi Nabi suruh sedekah, Nabi suruh sifat, sudahlah sedekah sifat. Tak, dia tanya. Nabi jawab, dia lagi tanya. Kenapa pula kita orang perempuan banyak dalam neraka? Tak? Kita kerja, kita cuci baju, kita jemur baju, kita angkat baju, kita lipat baju, kita gosok baju, kita masak, kita jaga anak. Kan? Kita masuk neraka. Cik abang ni balik kerja, mandi, tengok televisyen. Kita lah masuk neraka. Tak logik ke tak? Nabi SAW jelaskan, kata Nabi, tuksirnal la'an wa takfurnal ashir, kata Nabi. Kerana korang ni banyak melaknat dan kamu ni suka mengingkari suami-suami kamu. Bukan saya yang cakap,
Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap tak, dan ulama menterjemahkan maksud Nabi tuksirna laknat, kamu sering melaknat maknanya mulut laser nak gitu. Dan kamu sering mengingkari suami, banyak colok. Anda tengok Nabi dia sebut gitu, tak apa, dia tanya lagi. Dia cakap mana ada. Nabi jelaskan, sebenarnya yang aku maksudkan korang ni suka melaknat, suka menafikan kebaikan suami. Kata Nabi, kalau suami ni bikin banyak kebaikan tapi sekali saja dia buat salah, korang akan cakap dia ini, dia tu tak bagus. Maknanya korang akan cakap, awak ni 1 sen pun tak guna. Cik. Nak tanya dulu, betul tak betul ni? Semua kena tahu. Nabi cakap, takkan Nabi bohong? Kan? Ada orang suami baik, kawan dia puji, Jah, untung kau dapat suami, rajin belajar agama, selalu pergi masjid. Dia tak, suami aku ni pemalas. Yang puji suami orang, suami sendiri dia mengumpat. Siapa ni? Perempuan. Orang lelaki tak? Orang lelaki yang datang ni, macam isteri saya power gila, kalau masak gitu kan, isteri saya semua. Orang lelaki dia suka. Tapi ini orang perempuan ni. Itu yang Nabi masukkan mulut dia. Kawan yang tadi kena puji tak? Kan kawan dia cakap, Jom, kau untung suami kau ni suka pergi masjid, rajin belajar agama. Suami aku ni teruk, pemalas nak solat. Tak? Satu dia puji suami orang, suami dia buat kerja. Yang dia ni bukan nak cakap Alhamdulillah. Tak. Kau tahu itu je, kau tak tahu aku kahwin dengan 25 tahun tau. Inilah. Ya tak? Satu cincin belarutan aja. Ya tak? Haji Bakir. Nampak? 25 tahun kawan ni kerja macam nak rock overtime, belikan itu, belikan ni, macam cuma itu je, pasal cincin dia cerita dengan orang. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, al-fam wal farad, kata Nabi. 2 benda orang perempuan tak boleh jaga, ya tak? Pertama mulut, yang kedua kehormatan diri. Tapi kalau anda baca balik sejarah tu menarik. Umi Atiyah cerita sambungan cara tu, bila kami dengar Nabi SAW menceritakan bahawa kami adalah di neraka lebih banyak, maka kami minta yakni orang-orang perempuan menghidangkan yakni tudung-tudung mereka, maka mereka lemparkan, ya tak? Itu gelang-gelang Roman tu semua keluar. Pagi raya semua keluar. Rantai kapal semua kasih. Cincin Parsi semua kasih. Ya. Orang perempuan saudara ni kita kalah. Lepas tu saya katakan, kita orang lelaki tak boleh lawan. Orang perempuan ni cuma mulut dengan jaga kehormatan diri je. Kalau mereka boleh jaga 2 ni, surga full house. Orang perempuan, lelaki tak ada bagian. Betul. So kita nak hiburkan orang perempuan ni supaya orang perempuan ni ada satu motivasi, semangat. Kalaulah Nabi mengatakan orang perempuan tu banyak dalam neraka kerana tak boleh jaga 2, mulut dan juga kehormatan diri, anda jangan ikut yang banyak. Ikut yang sikit. Jaga mulut, jaga kehormatan diri, anda selamat je tak? Quran bicara wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila zan wa inhum illa yahrusun. Kalau kamu ikut kebanyakan manusia, yang banyak tu akan sesatkan kamu daripada jalan Allah, ya tak? Kerana yang ramai ni pun agak-agak mereka pun tak apa faham. Ikut Nabi, ikut Allah, jangan ikut yang ramai, ya tak? Orang Melayu cakap, dengar cakap enggang makan buah belolok, dengar cakap orang masuk dalam lubuk, ya tak? Ikut Allah, ikut Rasul, anda selamat. Cuma kalau orang perempuan tadi berstatus ibu, ada hadis yang mengatakan wal mar'atu ra'iyatun. Orang perempuan juga pemimpin dan mereka akan ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dia itu adalah pemimpin untuk rumah tangga suaminya tadi. Maknanya rumah tadi mesti nak jaga elok-elok harta benda suami. Kalau anak-anak suami tadi juga anak dia yang dia kena jaga. Wahiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan juga pasti akan dipersoalkan di akhirat nanti. Clear? Jadi kita dah bagi rata untuk suami, untuk bapa, untuk isteri, untuk ibu. Anak-anak yang datang jangan marah saya. Pertama saya nak beritahu anak-anak ni lagi tak ada tanggungjawab menasihati ayah dan ibu. Tak ada. Anda jangan risau. Tanggungjawab untuk menasihati langsung tak diberikan kepada anak-anak. Kalau bapa dia misal kata nakal ke kan, ada bapa-bapa yang nakal datang, anak-anak jangan risau, banyak-banyak doa. Ya tak? Jangan ni, Pak, bapa pergi belajar agama lah, saya tengok buruklah akhlak bapa. Kau main lagi. Dia pun baru belajar agama 3 kali je.
Dia lupa cakap dia tu dengan bapak tu lebih teruk daripada apa yang bapak dia cakap. Anda faham? Buruknya akhlak. Tak boleh. Dia lupa. Tak, anda tak ditugaskan. Kalau anak-anak yang belum balik lagi jangan risau. Tak main game macam tu. Ini homework mungkin. Tahu gitu. Risau, happy-happy je tak? Kalau belum balik. Kalau yang sudah balik, kalau misal kata bapak mak masih sihat, tak, anda pun jangan risau. Tak ada nafkah. Anda boleh terus belajar. Dan ini tanggungjawab bapak-bapak. Cari nafkah supaya anak mereka ni berjaya. Sampai ke Menara Gading, kata orang Melayu. Tak ada masalah. Tak? Silakan. Dan anak-anak tak payah sesusah kerja. Tak payah. Berikan beban ni kepada mak bapak. Selagi mana bapak tadi yang ini mampu, sihat dan sebagainya. Nanti anda kena jaga insya-Allah. Nanti anda kena jaga yang ini mak bapak nanti. Tapi masih lagi kalau bapak sihat, anda jangan risau nak kerja. Anda belajar. Belajar dan belajar. Sebanyak kali saya katakan. Nah, tanggungjawab anak-anak kepada ayah dan ibu. Bir walidain. Ini saya pakai untuk anak-anak. Yang ini tidak ada yang ini pembahasan lagi. Maknanya anda tu balik ke, belum balik ke, dah kerja ke, macam sekolah ke. Bir walidaini sampai bila-bila. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bi walidaini ihsana. Selepas Allah cakap wajib setiap hamba menyembah aku saja, mereka kemudian melakukan kebaikan kepada ayah dan ibu mereka. Wa wasainal insana bi walidayhi. Kami wasiatkan kepada setiap anak-anak supaya mereka itu buat baik kepada ayah dan ibu mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan benda ni kita dah bincang panjang lebar. Kata Nabi, salasatul la yadkhulul jannah. Ada 3 benda orang tadi tidak akan masuk surga. Tadi saya baca ada tak? Hadis yang lain kata ni, uququl walidain. Anak yang durhaka kepada ayah dan ibu. Ilmu tebal macam gitu, iman tebal macam gini, amal banyak macam gitu. Durhaka orang tua, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Clear? Yang ini tanggungjawab anak-anak. Kalau semua anak-anak faham ini, tak? Dan itu hak kepada ayah dan ibu mereka, dan kita tidak akan mampu bayar. Tak akan mampu bayar. Hari ini anak-anak yang datang jadi anak yang saleh-saleh, cukup. Itu hadiah yang paling besar yang anda berikan kepada mak bapak anda. Saya mewakili semua mak bapak. Saya pun mak bapak dah jadi betul-betul mak bapak. Nah, saya mewakili mereka. Anak-anak dengar, anda jadi anak yang saleh dan saleha, itu ada yang paling besar buat mereka. Buat mereka. Anda beli rumah besar untuk mereka, anda berikan kereta untuk mereka, berikan perhiasan-perhiasan, tapi anda tak saleh saleha, mereka tak senang tidur. Yelah, dia seronok gitu. Yelah, tak? Mak nak makan angin mana mak bulan ini?